وعلى أشرف المرسلين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Yang ni bawa, buku ni bawa. Mana dah muka surat berapa? 8 kan? 8. Tapi hari dua tu tak baik. Ingat, ada tulis sampai 30 Ogos kita datang. 9 Fasallu tu. Fasallu bismillahirrahmanirrahim. Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas shalah salatul mar'i fi baitih illa al maktubah. Tu kita kena semayang juga di rumah. Sunat-sunat lah, semayang sunat di rumah supaya rumah kita tidak jadi kubur, bernafas. Jadi dia kata solat adalah solat di rumah, rumah kalian, wahai manusia, kerana solat yang paling utama adalah solat salah seorang kalian di rumahnya. Di rumahnya kita semayang di rumah. Kecuali solat fardu. Solat fardu kalau boleh, solat di surau atau masjid atau sebagainya lah. Dan lapas Muslim ada lagi, fa'alaikum bis-salah fi buyutikum fa inna khaira salatil mar'i fi baitih illa salata maktubah. Solat yang difardukan, solat 5 waktu itulah. Kalian harus melaksanakan solat di rumah kalian, kerana solat seorang yang paling utama adalah di rumahnya, kecuali solat fardu. Sebab kita boleh sembunyi daripada orang pun, kan? Kita tak akan beritahu kita solat rawatib ke solat apa-apa. Tapi kalau solat rawatib tu kalau dah pergi masjid, solat sana lah. Di masjid lah. Boleh. Maktubah tu yang difardukan. Solat 5 waktu tu lah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Solat fardu. Maktubah tu yang difardukan.
Kemudian juga berdasarkan hadis di bawah Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhizuha qubura. Jadikanlah sebahagian solat kalian di rumah-rumah kalian dan jangan jadikan rumah-rumah kalian tu layaknya kuburan. Kuburan tu maksudnya tak senyap sunyi sepi kan, tak ada solat, tak ada apa. Jadi kita lakukanlah kalau boleh solat sunat-sunat tu di rumah, macam solat wudu, solat di rumah. Tapi kalau kita dah pergi dah masjid, tak apa, boleh kita solat solat malam kan, kita solat di rumah. Tak adalah jadi kubur. Sebab nak menyembunyikan daripada manusia, takut-takut kita ni jadi riak. Akulah orang banyak solat. Akulah orang yang banyak amal ibadat kan. Jadi kita sembunyi, kita jangan cakap benda-benda macam tu, rahsia kita. Kecuali kalau ada orang tanya, nak tahu benar-benar tanya masalah-masalah, bagi tahulah kan. Kalau nak war-warkan jangan. Tadi kita buat bila kan pula. Tadi mengantuk. Letih kan. Alhamdulillah selesai solat. Sebab sekarang ni kan banyak benda-benda dah. Telefon tu macam-macam boleh masuk. Betul lah. Lepas tu dapat orang yang dengar. Tambah sikit lagi. Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong semangat untuk melaksanakan solat di rumah kerana keadaannya lebih tersembunyi dan lebih jauh dari riak. Jadilah. Okey. Terbenteng dari hal-hal yang dapat menggugurkan pahala. Terbenteng. Boleh disembunyikanlah. Alasan lain adalah agar rumah tersebut mendapatkan barakah dengan melaksanakan solat di dalamnya, juga agar rahmat Allah dan malaikatnya turut kerananya, dan sebaliknya syaitan pun lari dari rumah tersebut. Syaitan ni cari masa je, cari benda yang dia nak. Itu kita kan macam-macam. Kita sampai situlah, nombor 6 tu kita biarkan. Okey. Macam sikit-sikit je. Nombor 6 tu muka surat 11. Sambung nanti. Okey. Kita pergi pada buku kita, Tanbihul Ghafilin. Dengar Fat. Assalamualaikum. Dengar Ustazah, dengar. Online punya. Dengar Ustazah. Okey. Jadi kita muka surat 293. Fadilat wuduk. Banyak sebenarnya benda wuduk ni. Kita je tak tahu. Dan kalau boleh baca sekali pagi, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sebab Allah akan hantar pada kita malaikat.
Malaikat tu gunanya untuk mendoakan kita mohon istighfar. Setiap pagi petang baca jelas sikit je kan, pendek je mana tu. Mula kita baca yang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Syafi'i tu. Bismillah 6. Bismillahirrahmanirrahim. Yadur ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa sama' Kalau saya ada masa, Bismillahirrahmanirrahim itu saya baca 45 kali. Tiap-tiap pagi. InsyaAllah kita terhindar daripada penyakit. Lepas tu kita baca lagi 11 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr 11 kali. Lepas tu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil 11 kali. Lepas tu qul huwallahu 11 kali. 11 kali. 11 kali 3 tu. Tapi Bismillahirrahmanirrahim itu kadang-kadang sempat, kadang-kadang tak sempat kan. Bolehlah sempat baca, tak sempat macam mana. Tapi betul. Dah inna anzalna 11 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr 11 kali. Yang kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil 11 kali. Lepas tu qul huwallahu 11 kali. 11 kali, semua 11 kali. 45 kali. 5 kali ni habis lah semua ni, yang bawah ni tak baca lah. Yalah, kadang-kadang kan benda tu nak kena paksa diri kita. Kalau tak paksa memanglah rasa banyak tu 45 kali tu. Sebenarnya kalau baca sikit je. Nak banding dengan besok kita dapat tu sebanyak-banyak kan. Syurga tu mahal, syurga tu. Jangan kata murah. Syurga tu mahal. Jadi kita kena bacalah. Baik, apa ni? Fadilat wudu. Masuk tajuk tu. Abu Lais Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia kata, saya bertanya kepada Ammar bin Anbasah radhiyallahu anhu, mengapa engkau disebut orang keempat dalam Islam? Sebab dia masuk Islam tu orang yang keempat. Kenapa dia Abu Bakar mula-mula, lepas tu bila Bilal. Bilal yang kedua, mungkin yang keempat tu Khadijah pun, yang ketiga. Sebab yang keempat dia ni Ammar. Ammar ni orang yang keempat masuk Islam. Dia kita cari Rasulullah SAW. Rasulullah bersembunyi, tak keluarlah diri dia sebab takut dikhianati oleh orang-orang kafir. Dia cari di Kaabah. Rasulullah sembunyi kerana kaumnya sangat gusar kepadanya. Maka saya berusaha dengan cara yang halus dan sembunyi sehingga dapat bertemu Rasulullah. Dia cari-cari, jumpalah Rasulullah. Lalu dia memeluk agama Islam. Orang yang keempat lah. Ditanya Rasulullah, siapa bersama kamu? Kata, seorang yang merdeka dan seorang yang hamba. Merdeka tu Abu Bakar lah. Seorang yang merdeka tu ialah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, yang hamba tu Bilal bin Rabah. Tapi kita saya duk fikir kok, nama Bilal ni kan
sampai sekarang duk sebut Tuk Bilal. Berbetulan tu. Nama dia jadi muazzin, lepas tu guna Tuk Bilal. Tu biasa sebut nama dia. Itulah saya duk fikir, ya Allah. Itulah kita dapat akhir sekali dalam ni apa kelebihan Bilal tu. Jadi apabila dia tanya gitu, dijumpa secara keseluruhannya ayat ni dia kata apa? Dia menceritakan tentang wuduk tu. Mula-mula basuh muka, basuh tangan, berkumur dulu. Masuk muka, tu masuk air ke mulut dan hidung. Kalau boleh sekali. Hirup di mulut ni, terus ke hidung. Itu paling baik. Jadi masuk mulut, hirup terus ke hidung. Barulah buangkan. Dia nak buat kali yang hidung tu kali tua. Ialah kita tak biasa. Kalau biasa boleh. Kita letak sini, air tu masuk ke mulut, terus hisap ke hidung. Sedut sekali. Tapi taklah sedut banyak masuk ke. Kadang-kadang pedih kan. Sekadar kita mampulah. Tapi tu paling afdal. Masuk mulut, hidung sekali. Dah basuh tangan tu kan, Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Yang bagus ni tu kan. Minta dengan Allah supaya diberinya keberkatan dan hilang kecelakaan. Lepas tu barulah basuh air dah ni. Allahumma a'inni ala tilawati kitab. Kita minta supaya Allah tolong kita boleh baca Quran tu. Wasabbitni bil qawli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Lepas tu Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Lepas tu wa'a'udzuka min rawahi Allahumma inni a'udzubika min rawahi nar wa su'idar. Lepas tu lah baru basuh muka, niat nawaitul wuduqa nawaitul rafa'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Saja aku mengangkat hadas kecil ataupun wuduk kerana Allah Ta'ala. Boleh dua-dua. Niat Allahumma bayyid wajhi. Allahumma bayyid wajhi binur hidayatika samana wartal arda binur syamsika abadan. Bukan gitu, bukan lain. Allahumma bayyid wajhi binurika tabyadu wujuhu awliyaik wala tusawwid. Jangan hitamkan muka aku. Wala tusawwid wajhi bizulumati, dengan kegelapan. Kalau kita ingatlah ini atau niat Melayunya, ya Allah ya Tuhanku, putihkan muka aku sebagaimana engkau putihkan muka-muka aulia engkau. Boleh niat je Melayu tu. Lepas tu jangan engkau hitamkan muka aku sebagaimana engkau hitamkan muka-muka orang kafir tu. Munafik kafir tu. Lepas tu lepas dah basuh muka, basuh tangan daripada hujung jari sampai siku. Tapi janganlah hak siku ni je kan. Naikkan sikit.
Tawilu ghurrah dipanggil. Panjang ghurrah. Sebab daripada situ Nabi akan kenal umat dia. Dia percaya sebenarnya basuhan tu mengeluarkan cahaya. Jadi besok Nabi akan kenal kita melalui basuhan-basuhan tu. Jadi kalau kita buat lebih, insya-Allah. Lepas tu kepala ni sekali je. Ambil air, sekali je buat. Buat ambil air. Dia dua tangan. Dua tangan. Sebab kita nak terus buat gini kan. Kalau susah sikit. Susah sikit kalau gitu kan. Tapi rambut, iyalah. Kita ambil anak rambut je. Boleh ambil anak rambut pun sekali je. Basuh kepala ni sekali je, bukan 3 kali. Itu yang kita basuh daripada ambil tadi. Terus tu Imam Hanafi kan kalau pergi ke Mekah. Iyalah sunatnya. Lebihnya sunatnya buat sekali je. Terus itu macam yang kita pergi umrah kan kat Mekah tu. Biasa kita buat gitu. Lepas pada tu ke telinga. Telinga ni yang luar ni ibu tangan tu kat luar. Yang dalamnya jari telunjuk. Tapi rambut ni kena apa ni? Rambut ni kena potong pendek. Supaya basah tu dia sampai hujung. Kalau misalnya rambut tu panjang, nak macam mana basah? Dia kan katakanlah dahi kita ni ada lekok-lekok kan. Sini ada rambut, sini tak ada rambut. Lepas tu kena samalah kalau boleh. Sama sampai ke anak telinga. Anak telinga yang kecil ni. Jadi keraklah pendek potong. Kalau orang yang apa? Orang dulu kan, mak kita dulu memang dia buang ni. Kita duk kata, kenapa lah dia buang kan? Dia keluar, semua tu dia gunting. Jadi gunting sampai ni pendek-pendek. Apabila kita basuh rambut tu dia basah semua. Kalau boleh. Dan wajib pun. Tidak tak rata ni. Tak rata. Sebahagian muka. Ukuran muka lah. Tengok ukuran muka tu daripada mana ke mana. Daripada atas, gigi rambut atas ni. Itu untuk muka. Lepas tu dah muka, rambut ada kan? Muka, telinga tu masuk ni. Keluarkan jari. Ibu jari luar, dalamnya yang jari telunjuk ni. Okey, gitu. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Baca tu kalau bolehlah. Lepas tu lepas pada telinga, kaki. Kaki tu daripada ujung kuku kaki sampailah mata lali tu, buku lali tu. Ada kan dia macam timbul tu sampai situlah. Tapi kita nak lebih lagi . Kita baca apa ni? Mula-mula tu kaki kanan tu Allahumma sabbit
Qadamai ala siratil mustaqim ma'a qadami ibadikas salihin. Lepas tu terbasuh yang kedua kategori itu Allahumma inni a'udzubika min antazilla qadamai ala siratil mustaqim ma'a qadami munafikin. Dan selak. Celah tu jangan tak selak. Sebab dia kadang-kadang dia rapat, dia tak masuk air. Macam jari ni juga kita kena selat. Selat-selat jari kaki kanan dan kiri. Maka semua tu yang kita basuh-basuh tadi mengeluarkan dosa-dosa. Ada lagi dengan saya. Jadi kita baca tu supaya keluarkan semua dosa-dosa yang kita ada. Katakanlah kalau tangan ni keluar daripada tangan kita, dosa-dosa kecil tu gugurlah dosa-dosa tu. Muka pun gugur dosa dan mengharamkan kita melihat benda-benda yang maksiat ke benda-benda haram lah. Tu dengan melakukan wuduk tu. Rupanya kita duk buat aje kan. Tak tahu. Lepas tu macam mulut katakan tak bercakap benda-benda yang lara, bercakap benda-benda yang baik. Hidung pun tidak menghidu benda-benda yang kurang senang. Jadi kita masuk air dalam hidung tu. Mencegah daripada menghidu benda-benda yang haram ataupun tak baik. Muka ni, kemudian tangan ni, maksudnya tangan ni tidaklah jadi tangan orang-orang yang perkara tak baik, mengambil hak orang lain ke ataupun macam-macam lah kan. Lepas pada tu dah habis tu baca doa. Doa wuduk. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Cantik semua tu kan. Minta supaya kita jadi tawwabin, mutatahhirin, ibadikas sholihin. Kemudian kalau nak sambung tambah waj'alna saburan syakura. Jadi orang yang bersyukur dan wa azkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Sampai tadi ibadikas sholihin itu dah cukup dah. Dah cukup dah kan. Lepas tu ada imam tu dia kata Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Supaya kita jadi orang yang ikhlas. Sebab syaitan iblis dia akan goda umat Nabi Adam kecuali orang-orang yang ikhlas. Waj'alni minal mukhlasin waj'alni minal syakuran tadi. Saburan syakura.
sabar dan syukur. Lepas tu wajah ni azkuruka zikran katsira, boleh sebut nama-nama Allah tu banyak-banyak, azkuruka zikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Dan kita ingat pada Allah tu waktu pagi dan petang. Tu kalau panjanglah. Apa ni ada lagi imam lalu dia kata Allahumma rzuqni istiqamah. Allahumma rzuqni istiqamah warzuqni rahmah. Kita ambil je lah kan. Istiqamah dalam suatu benda amalan kita lah. Sebab nak istiqamah tu susah. Buat 2 hari tak buat, buat seminggu tak buat 2 hari. Itulah. Okey, jadi habis tu baca doa tu, dia kata kalau kita baca doa keluar daripada dosa-dosa kita tu sebagaimana kita mula dilahirkan oleh ibu kita. Maksudnya tak ada dosa lah. Dah ambil wudu, gugur dosa-dosa tadi, tu baca doa pula. Kita minta dengan Allah apa-apa yang kita nak minta tu, doa tu. Lepas tu jadilah kita orang yang seperti kita dilahirkan oleh ibu kita. Kita tak berdosa lah. Cakap. Macam mana? Orang ada orang tanya. Dia ambil wuduk dah. Kalau boleh terhindar lah kan. Tak nyaut kan. Sombong. Betul-betul. Tu kalau kita ambil air semayang tu ramai-ramai kan. Macam tu lah. Bersembang. Sebab kita nak basuh tu betul-betul kan. Supaya kita seolahnya masih ikhlas kan. Kalau kita seorang di rumah tak ada masalah lah. Kalau di surau masih surau. Kalau orang tahu ambil semayang tak cakap dia tak betul. Takut dia kata sombong gitu. Tak cakap nak tegur pun tak nyahut. Itulah kadang-kadang kan benda tu. Tapi kita kalau kita tak jawab, kita cakaplah lepas tu. Tadi ambil wudu, tak boleh nak cakap. Macamlah katakan kita buang air kecil ke besar tu, kadang-kadang dipanggil. Dipanggil-panggilnya kan. Ayo ke mana? Mama ambil dulu. Dengarlah tu kan. Itu saja. Dia orang tahu. Dia orang faham lah. Supaya. Dia pokoknya suka umum. Anak-anak kan, anak-anak dia panggil. Dia bisa menjawab pun dalam tanya. Iyalah. Itulah keadaan hidup di dunia dah. Macam itulah keadaannya. Okey, yang kedua ni Abu Lais Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia sabda, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa turfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i fis sabarati was sabru ala al-makarihi wa kasratul khata ila masajidi wa intizarus salah ba'da salah. Pada
Fadzalikumur riyatu al-ribat. Dah. Ribat rasanya. Fadzalikumur ribat. Dia tulis ya kan. Saya rasa ribat. Kan? Ribat kan? Sebab dia kata, suka tak saya tunjukkan kepada kamu perbuatan yang dapat menghapus dosa. Ni Nabi tanyalah. Dan malaikat darjat tu darjat kan. Jawab sahabat, baik wahai Rasulullah SAW. Jadi Nabi bersabda menyempurnakan wuduk pada waktu-waktu dingin. Sebab kalau waktu di sana ni musim sejuk ni memang sejuk sangat-sangat. Pegang apa pun sejuk. Dari haiwan pun sejuk. Sejuk semua sejuk lah. Kalau kita tak sabar-sabar, tu yang menggigil kan. Sejuk. Itu yang dia kata waktu dingin tu. Dan sabar atas penderitaan dan banyak melangkah ke masjid. Jadi apabila dia ambil semayang, dia tentulah kena ada sabar atas penderitaan sejuk tadilah. Dan banyak melangkah ke masjid. Artinya banyak kita melakukan solat di masjid. Apa ni disebut menanti solat sembahyang sudah sembahyang. Daripada maghrib kita tunggu nak sembahyang isyak kan. Itu dapat pahala tu sebenarnya. Menunggu-nunggu tu. Dahlah kita dengar majlis ilmu kan. Dalam tu ada majlis ilmu. Maka itulah ribat. Ribat tu tadi bukan riak tu. Tak buang ya tu. Tambah 1 titik. Buat 1 titik. Ribat pertahan diri daripada musuh. Seolah-olahnya kita pertahan diri pada musuh. Musuh sejuk tadilah. Air sejuk tu. Yang bererti sama dengan pahala orang bertahan di garis hadapan. Jihad fisabilillah. Artinya kuat jugalah kita menahan diri daripada musuh tu. Kesabaran kita dalam melakukan ibadat. Ribat. Dan Abu Lais ni daripada ayah dia meriwayatkan dengan sanad daripada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni siapa? Orang munafik kan, orang munafik yang masuk Islam. Tapi dialah yang masuk Islam. Masa dia masuk Islam, Nabi tanya orang-orang munafik tu, apa kamu kata tentang Abdullah bin Salam? Dia berceritalah Abdullah bin Salam ni elok, macam-macam dia disebut, tinggi pekertinya. Tapi selepas tu Nabi kata dia masuk Islam, dicurcurnya, dikutuknya dengan sekejap tu juga. Dialah orang munafik yang masuk Islam. Bukan, jangan bertukar dengan siapa tu? Abdullah bin Ubay. Ubay tu. Ini Abdullah bin Salam. Abdullah juga. Tapi dia tak adalah tuduh Abdullah bin Ubay itu munafik kan. Sampai masa dia mati, anak dia minta jubah Nabi kan. Nabi beri, pakaikan pada Abdullah bin Ubay.
Sebab Nabi takut orang kata apa sahabat dia minta ni pun tak bagi. Lepas tu kalau ikutkan boleh bunuh je dah. Tapi Nabi tak buat. Sebab takut dikecam oleh orang-orang Islam selepasnya. Orang yang tak tahu kan. Kalau yang tahu tak apalah. Dia kata apa? Dia kata anna man tawadda'a min kulli hadasin walam yakun dakhalan 'ala nisa fil buyut walam yaksib malan bighairi haqqin ruziqa minad dunya bighairi hisab. Ni coba kita tengok. Tak apa nak faham ni. Siapa yang selalu berwuduk, itu satu. Tiap-tiap berhadas. Setiap kali berhadas dia terus berwuduk. Hilang jahat tak ada jahit semayang, ambil wuduk. Bukan semesti nak solat, dia berwuduk dan tidak suka masuk ke tempat-tempat wanita di dalam rumah-rumah. Apa maksud tu? Rasanya jadi tidak pelacuran pun bersentuhan kok, kan? Tanggallah wuduk dah. Kan? Hilanglah wuduk dia. Kalau masuk ke tempat-tempat perempuan tu tentulah bersentuh-sentuhan. Ataupun lebih teruk lagi melakukan zina lah. Dia tak masuk situ. Orang yang baik ni lah. Yang ada wuduk dan tidak juga berusaha yang tidak halal. Maksudnya melakukan benda-benda yang tidak halal. Benda-benda perkara maksiat lah. Kan? Dia tak juga melakukan perkara-perkara tidak halal. Maka akan diberi rezeki kekayaan tanpa hisap. Kalau dia dua tu dia hilang, tak buat. Pertama tadi dia dah ambil wuduk. Setiap kali batal ambil lagi wuduk dan dia tidak akan masuk ke tempat-tempat wanita. Artinya bersentuhan ke ataupun melakukan maksiat lah. Kan? Dan juga tidak melakukan benda-benda yang tidak halal. Maksiat lah maksudnya. Maka jawapannya ataupun balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala diberi rezeki kekayaan tidak tanpa hisab. Bighairi hisab. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kalau boleh kita baca. Bila-bila je baca tu. Ataupun Allahu khairur raziqin warzuqna wallahu khairur raziqin dalam ayat Quran lah tu. Jadi kita baca Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Supaya Allah beri pada kita rezeki yang tidak ada kiraan. Maksudnya tak hitunglah. Sentiasa diberi rezeki. Itu Abu Hurairah bersabda lagi, man bata tahiran fi syi'ari tahirin bata wa ma'ahu malakun fi syi'arihi fala yastayqizu sa'ata minal lail illa qala al malaku Allahumma ighfir li 'abdika fulanun fa innahu bata tahiran. Ini kita ambil semayang tidur tu. Ambil semayang, terus tidur atau sebelum tidur. Lepas tu dia kata kita berada dalam keadaan suci bersih, mutahhiran. Maka ia bermalam dengan malaikat. Malaikat teman kita. Apa guna malaikat tu? Untuk memohon keampunan pada kita. Ampunlah orang ni. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah orang ni. Orang ni. Dia cakap malaikat tu. Dia akan sebut
Ya Allah, ya Tuhan, tu ampunkan hamba-Mu ini. Siapa Fulan bin Fulan ni. Bendanya mudah ya kan? Ambil air ambil wuduk je. Tapi kalau ada suami tu, biar ingatlah jangan sentuh dulu kan. Kalau dah kemudian tu dah sentuh pun tak apalah batalnya. Tak apalah. Saya ingat gitu kita nak mula kan. Kita lepas tu Dah tidur tu tak apa. Batal pun tak apa. Mula-mula je. Maksudnya masuk tiga kol tiup tu kan. Lepas tu sapu ke daripada sini terus ke bawah lah sampai tangan kita sampai. Baca 3 kol, baca qul Allah, tiup sekali, baca qul a'udzu bil falaq, tiup sekali, qul a'udzu bin nas, tiup sekali. Tiga-tiga tu tiup, lepas tu kita usapkan badan kita. Sampai kaki. Tak sampai pun kadang tangan kita kan. Tak apalah sampai tempat yang sampai. Tak payah sapu, baca je. Sebab bismillah tu menghindarkan daripada syaitan, iblis dan mati terkejut. Mati tengah tidur. Kita tak nak lah kan mati tengah tidur ni. Boleh ya biasalah. Tu untuk berwuduk. Jadi malaikat ni peranan dia mendoakan, iaitu mengistighfarkan. Macamlah kita baca selawat tu kan. Sekali selawat Allah 10 kali, malaikat pun baca juga. Yang Allah tu apa? Diberi rahmat pada kita. Artinya sentiasa kita dalam keadaan rahmat Allah. Malaikat tu gunanya mengistighfarkan, memohon ampun kepada Allah atas diri kita lah. Itu kita baca selawat tu. Tapi kalau masa macam nak tidur tu, banyak juga kita baca. Macam-macam baca. 3 kali Fatihah, sekali khatam Quran, 3 kali qul huwallah, khatam Quran juga, 2 kali izazul, khatam Quran juga, lepas tu 4 kali qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kita baca tu, kalau sempat bacalah semua-semua tu. Lepas tu baca amanah rasul. Apa tu bunyi? Jadi baca amanah rasul. 2 ayat terakhir tu. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah sampai akhir. Lepas tu la yukallifullah. Sebab 2 ayat tu sebenarnya dia tidak turun melalui malaikat Jibril. 2 ayat tu terus pada Nabi. Terus pada Nabi. Jadi kita baca 2 ayat tu, Allah kata cukup dah. Dah cukup, maksudnya dah cukup apa yang kita baca tu. Allah. Ayat kursi masuk juga. Sebelum tu boleh ayat kursi. Ayat kursi tu baca 7 kali. Atas, bawah, kanan, kiri, kaki, kepala, telan 1.
Itu kot 7. Kalau saya lah, saya baca macam tu lah. Lepas tu baca La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu dalam 2-3 kali lah. Baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Nak tidur. Tidur. 3 kali juga. Lepas tu baca yang Nabi pesan pada Siti Fatimah ataupun Zainal Ali tu. 4 kali Fatihah, bayar hutang seolahnya bayar hutang 400 dinar. Lepas tu baca kul 3 kali 3 kul. Kul Allahnya 3 kali. Macam tadi. Lepas pada tu baca Allah selawat pada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tu seolah kita mohon istighfar pada semua Nabi-Nabi kan. Lepas tu untuk Nabi-Nabi terdahulu. Sampai wa'ala alihi wa sahbihi pun cukup dah. Tak apa. Lepas pada tu selawat. Bukan istighfar yang istighfar. Istighfar pula. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Itu Sayyidul Istighfar, panjang sangat tu. Kalau dapat lagi baik. Tapi penghulu istighfar tu kita baca lepas subuh. Dengan lepas asar. Jadi kalau mati lepas subuh tu maksudnya siang hari tu insya-Allah kita masuk syurga. Kalau malam tu mati masa malam ke pagi tu bahasa. Kalau sempat tidur kapi tu al-mul. Lepas pada tu apa lagi? Sebelah subhanallah. Subhanallah tu seolah kita melakukan haji umrah. Tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Doa istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum. Kalau saya tambah lagi. Masa nak tidur tu asyaddu ba'san wa asyaddu. Tu saya tulis dia baru ni satu kertas tu. Asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Lagi waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'ushaynahum fahum la yubsirun. Lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Ataupun kita ambil wallahu ghalibun ala amri. Itu dalam Yusuf, surah Yusuf ada. Saya dah tulis dah. An-Nisa asyaddu ba'san tu. Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, ya Rahman, jagalah aku. Aku takut ni, aku duk sore ni. Jadi engkaulah sebaik-baik penjaga. Kita baca Allahu ma'i, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya, Allahu qaribi.
Tak jadi nak tidur kan. Allahumma itu Yang mana ambil kurung. tapi saya alhamdulillah dia sampai habis. Tak tidur. Tak tidur. Tak tertidur lah. Lambat lagi nak tidur. Lepas tu Kah? Tu untuk jaga. Baca Pak. Satu ayat tu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Pegang dia punya keting apa ni? Keting kita. Tahu keting? Kaki itu kan pegang niat nak bangku apa. InsyaAllah dia terbangun. Tapi bangun-bangun tu kadang telefon ni kan tak. Lepas tu Pak Lih ni kena bangun. Tu tengok tu. Dia nak pukul 5 dah. Kejap tu pukul 4:30. Sambung lagi. Dah pukul 5. Pukul 5. Tak dan dah lah dia nak bacanya kan. Saya telefon ni kadang-kadang tak. Tadi kenapa tak bunyi? Dia memang begitu kan. Pukul 3:30 tu tak dah kunci dah. Tutup. Kejap lagi. Tu. Kemudian Imran bin Affan kata, saya telah melihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berwudu. Jadi Utsman ni diambil daripada Nabi, lepas tu sahabat ni tengok dia, tidulah. Maka ia menuangkan air ke atas kedua tangannya. Kalau kita guna botol kan, kita tuang air ke atas tangan tu, mencuci keduanya 3 kali. Itu sunatnya lah 3 kali. Kemudian berkumur, menghirup air 3 kali. Kemudian membasuh muka 3 kali. Kemudian tangan kanan sampai siku 3 kali dan kiri 3 kali. Kemudian mengusap kepala sekali tu. Mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki 3 kali. Dia tak sebutkan mengusap kepala tu 3 kali, dia tak sebutkan. Mengusap je. Itu sekali je. Jadi itulah cara Rasulullah ambil wudhu lah. Sebab kadang satu botol air tu dah cukup. Botol kecil tu. Tapi kita pun cukup. InsyaAllah kalau dah jalan tu kan. Cukup je. Kat rumah je baik. Baik je. Mengalir je dah. Itu tu. Patah balik jadi. Kalau tak nak patah balik, tak payahlah. Tengok yang betul. KPH cerah. Tapi Itu kan, tengok. Payah Belum ada. Orang buat tarat juga kan. Benar tak ada rambut. Sampai nyanggu itu kan. Rambut balik. Lelaki yang senang dia ke dah. Buat tarat takut. Betul tak? Di atas rambut tu lah kan. Sikit je dah. Sekali je. Sekali je. Dan satu lagi, sabda lagi. Nabi kata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'u nahwa wudu'i hadha. Jadi kata, wuduk Rasulullah tu seperti wuduk Utsman bin Affan tadi.
Kemudian dia sembahyang 2 rakaat. Tambah sini. Wudu'i hadza summa shalla raka'ataini la yuhdatsu nafsuhu fiha bi syai'in min amri dunya ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dikata saya telah melihat Rasulullah berwuduk seperti wuduk ni, wuduk Usman tadilah. Kemudian bersabda, siapa yang wuduk bagaikan wudukku ini, kemudian sembahyang 2 rakaat, tidak tergerak hatinya ketika sembahyang. Itu dalam urusan dunia. Macam mana tu? Tak ingat dunia dia. Artinya dia tak adalah kata pas ni kan lagi beli baju. Ingat tapi itu dah kunci ke saya. Memanglah usaha kita kalau tak boleh semua kita sikit separuh. Kalau tak boleh separuh kurang daripada tu. Itulah sebab kita orang awam. Jangan tak buat langsung. Kalau boleh kita buat ikut apa yang ni. Kalau kita betul-betul insya-Allah dia lama-lama dia akan lekat kebiasaan. Dan kalau kita dah buat macam ni, solat kita pun tak adalah 2 ke 3 ke, tak ada gitu. Betul-betul ingat. Ya Allah ya Tuhanku, mintalah terhindar daripada syaitan. Syaitan ni kadang-kadang kita dah ingat-ingat dah kan. Ni aku ni yang kedua ni. Lepas tu naik yang ketiga tu. Mana ni? 2 ke 3 ke? Tapi selalu macam tu lah kan, bila kita lagi niat khusyuk tu kan, lagi terlalai juga kan. Masa awal lepas tu hanyut, tu sedap-sedap dah balik. Tapi memang selepas maghrib terutama. Lepas maghrib tu dia ngantuk sangat-sangat. Kadang-kadang imam baca doa tu sedap-sedap, dah habis. Dah habis dah. Kita tak ingat mana kita ni. Kadang-kadang baca tahiyat tu pun kadang-kadang terlalai. Yalah, lepas pada tu kita tarik semulalah. Dia kata tak ingat ni, baca semula tahiyat tu. Tapi memang gitu. Mengantuk. Bukanlah kata orang lain. Saya pun gitu. Tarik diri kita. Maghrib tu dia lepas pada tu. Lepas pada maghrib tu dia macam macam kata lah kan, kita jadi macam lalai. Lalu kan saya waktu Zuhur tu memang kunci. Nak semayang 4 tu dah. Memang ujian tu dah. Mengantuk gila-gila. Sampai gila-gila tu. Lepas tu dah bangun tu elok pula. Dah lepas solat tu tak mengantuk pun. Betul kan. Itulah iblis syaitan tu. Betul. Dia goda kita. Lepas tu dah bangun, dah turun bawah tu elok pula saya. Tak adalah nak mengantuk, nak tidur kan. Itulah. Jadi apa dia kata, tidak bergerak hatinya ketika sembahyang itu dalam urusan dunia. Artinya betul-betul dia khusyuk lah kan. Tak ingat pada dunia. Tak ingat dah. Tapi kita tak boleh nak buat gitu dah. Susah nak buat gitu. Nescaya diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. 2 dibagi. Ampun dosa lalu dan akan datang. Kalau kita dapat buat macam tu. Kalau kita dapat khusyuk betul-betul solat tadi, tak ingat pada dunia, insya-Allah kita dapat 2 benda, iaitu
ampun dosa yang lalu dan ampun dosa akan datang. Besar juga wuduk ni kan. Okey. Sebelah Tauban radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wala yuhafizu ala al-wudu illa mu'min. Dia kata istiqamah. Ni nak istiqamah ni. Allahumma rzuqnil istiqamah. Allahumma rzuqnil istiqamah. Kita minta supaya Allah istiqamahkan kita dalam melakukan amal itu. Istiqamahlah kamu, istiqamahlah kamu, yakni tetapkan amal kebaikan yang kamu lakukan dan kamu tidak akan dapat menghitung berapa banyak keuntungan orang yang istiqamah. Jadi kalau dia istiqamah dalam melakukan wuduk ni, insya-Allah dia dapat pahala, banyak pahala, keuntungan. Keuntungan tu pahalalah. Dan ketahuilah bahawa sebaik-baik amalmu ialah solat dan tidak akan dapat menjaga wuduk kecuali orang mukmin. Nak kekalkan wuduk tadi. Sebab kalau orang biasa dia tak akan kekalkan wuduk tu. Dah batal, malah dah kan. Malah dah nak ambil ni. Jadi tapi kalau orang mukmin beriman, insya-Allah dia akan terus mengambil wuduk tu semula. Sebab kalau orang tak mukmin dia akan rasa malas-malas ataupun dia diganggu oleh syaitan. Alah, tak apalah, tak ada wuduk pun kan. Kerana itu seharusnya seorang mukmin selalu berwuduk sepanjang hari. Sepanjang hari. Dan bila akan tidur pun harus berwuduk tadilah. Sebab bila ia berbuat sedemikian dikasihi Allah. Pertama kita dapat dikasihi Allah, dan yang kedua malaikat hafazah. Hafazah tu maksudnya malaikat yang menjaga kita. Hafazah tu. Hafazah yang menjaga kita. Jadi Allah hantarkan malaikat hafazah untuk kita. Dan tentulah kalau dia ada di samping kita, kita akan ingat pada Allah, zikirnya ataupun tidak melakukan sebarang kelalaian. Jadi kita dapat dua lah, dikasihi Allah, mendapat malaikat hafazah. Yang bawah ni diriwayatkan daripada Abu Lais juga, kata saya telah mendengar ayahku menceritakan dengan sanadnya daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mengutus seorang daripada, ini pun ada yang tak faham, dia tengok. Dari Mesir seorang ketika mengutus seorang dari sahabat Nabi SAW ke Mesir untuk mengambil langsir Kaabah, kelambu Kaabah itulah. Mula buat di Mesir. Sekarang ni di mana? Sebelah ini dah rasanya Syria ke, bukan belah ni, Samarkand ke apa tu. Sebelah tu. Iraq ke. Jadi dulu dibawa daripada Mesir dan nak ambil tu, maka ketika pesuruh itu sampai di Syam,
ia tinggal di tempat sebelah biara pendeta. Biara tu apa? Ha? Gereja. Di sebelah gereja pendeta lah. Dia tinggal situ. Lepas tu yang terpandai. Maksudnya pendeta tu yang bijak, pandai lah. Kata pesuruh itu ingin bertemu dan mendengar apa daripadanya, daripada pendeta itulah. Dia nak dengar suatu benda lah. Dan ketika pergi ke rumah dan mengetuk pintu, tidak segera dibuka. Dia ketuk pintu pendeta tu dan pendeta tu tak buka cepat. Sehinggalah lama dia tunggu, baru dibuka. Kemudian setelah dibuka, ia masuk dan bercakap-cakap, berasa senang. Maksudnya bukanlah orang tu sombong. Bukan orang tu tak menghormati tetamu. Tapi ada sebab dia. Kan? Hanya sahaja ia kemudian bertanya, pesuruh tak ditanyalah, mengapa tadi kamu tanya, mengapa ia tadi ditahan agak lama dan pintu tidak segera dibuka? Pesuruh tu tanya pendeta tu. Jawab pendeta tu, sebenarnya ketika engkau datang, kami melihat kamu hebat bagaikan raja. Kerana itu kami takut dan kami tahan kamu di muka pintu sebab Allah Ta'ala berfirman kepada Musa. Jadi dia tak buka lagi pintu tu. Dia tahan, lama lah. Kalau orang tak sabar dia balik je tak. Tapi tak balik pesuruh ni. Ni sebagaimana dia berfirman pada Musa. Apa dia kata? Ya Musa, idza takhawwafta sultanan fatawadda wa'mur ahlaka bil wudu fa inna man tadawwa'a kana fi amani mimma yatakhawwaf. Rupanya dia ambil wudu dulu. Dia tengok pesuruh tu, dia ambil wudu dulu. Tu yang lama tu tunggu. Ya Musa, jika engkau takut dari raja, maka berwuduklah. Dan semua keluarga yang di rumahmu, kamu suruh berwuduk. So, semua sekali berwuduk. Yang lama lah, tunggu lah. Kata? Ya. Berarti di dalam keamananku. Sesiapa yang berwuduk, berarti di dalam keamananku dari segala yang ditakutkan. Kerana itu kami tutup hingga kami seisi rumah semuanya berwuduk dan sembahyang, lalu kami berasa aman, lalu kami buka pintu. Dia wuduk dulu. Suruh semua orang dalam rumah tu wuduk. Kita faham tadi pendeta kan. Dia pendeta tu yang kan kalau dia dulu Islam. Islam. Dia ikut Taurat. Taurat Musa. Jadi kalau kita takut sesuatu, kita berwuduk. Supaya kita diamankan. Takut pengudu, marah pengudu, semua pengudu. Marah pengudu. Rupanya gitu tu yang dia tak buka pintu tu, lambat nak buka pintu, dia suruh semua orang dalam rumah berwuduk dulu. Sebab dia kata ada firman pada Nabi Musa ni, ni dia ikutlah. Apa Nabi Musa kata apa? Kalau kamu takut sesuatu, kamu berwuduk. Perintahkan orang-orang dalam rumah tu berwuduk. 10 dah ni. Nak habiskan ada sikit.
Ya. Oh ni tak. Okey, Abdullah berkata seharusnya orang yang berwuduk mengetahui bahawa ia bertaharah. Taharah. Taharah tu bersih. Suci. Taharah. Kan dalam fiqh, hukum fiqh, hukum taharah. Taharah tu bersuci. Kerana akan menghadap kepada Tuhan, kerana itu taubat dan dari dosanya, sebab Allah menjadikan bersuci dengan air itu sebagai tanda mensuci dosa-dosa. Maka seharusnya dimulai dengan Bismillah. Ini sesuatu benda kita nak buat lakukan, kena Bismillah lah kan. Nak ambil semayang pun kena Bismillah, nak buat suatu kerja-kerja lain pun Bismillah kalau boleh. Masuk rumah kan Bismillah, lepas tu baca Assalamualaikum ya. Assalamualaikum wa'alaina wa'ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum wa'alaina wa'ala ibadillahi sholihin. Sebab kalau tak ada orang dalam rumah tu, biarlah orang tu jawab kan. Hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kita bersuci tu menghapuskan dosa, menggugurkan dosa-dosa, maka seharusnya dimulai dengan Bismillah. Dan jika komo-komo menghirup air, berarti membasuh mulut dari dusta dan ghibah. Kita basuh mulut tu, artinya kita akan bercakap benda-benda baik dan tidak akan bercakap benda-benda ghibah. Dusta, benda dusta, ghibah tu apa? Ghibah ni dengki, hasad dengki tu. Tapi bukan hasad dengki yang dilarang lah. Yang dibenarkan. Maksudnya kalau kita tengok orang tu, dia ada harta, dia infakkan harta dia tu ke jalan Allah. Jadi kita pun kata, aku pun nak buat macam dia. Itu ghibah. Aku pun nak buat macam dia, nak infak harta aku sama dengan dia infak. Ataupun aku ada ilmu, aku nak sebarkan ilmu tu. Bukan ilmu banyak, sikit pun tak apa. Balighu anni walau ayah. Kita cakap dengan kawan kita, benda sikit je kan, kita sampaikan. Tu dah sampaikan ilmu lah tu. Sebagaimana bila membasuh muka, bererti membasuh dari melihat benda-benda yang haram. Kita basuh muka tu seolah kita basuh muka kita dan mencegah muka kita daripada melihat benda-benda haram. Dan demikianlah pada lain-lain anggota, masa basuh tangan, lepas siku pun kita mencegah tangan kita daripada melakukan benda-benda yang dilarang oleh Allah. Kaki pun melangkah ke tempat maksiat misalnya. Gitulah. Artinya simbolik apa ni, wuduk tu ada banyak kan. Simbolik dia. Ni yang Bilal ni. Akhir sekali. Lain tu membaca sikit je. Tak ada tu. Saya ambil Bilal ni. Bilal ni masa Rasulullah pergi Isra Mi'raj ke nak menerima solat tu, dia balik tu dia dengar tapak kaki Bilal. Dengar tapak kaki Bilal. Dia balik, dia tanya Bilal, Bilal, tadi aku dengar tapak kaki kamu dalam syurga. Dia tak mati lagi tu. Bilal tak mati lagi. Lepas tu dia kata, apa amalan kamu?
yang aku dengar tapak kaki kamu dalam syurga. Artinya dia akan masuk syurga lah tu. Itu lagi tapak kaki. Dah bunyi dah. Lepas tu bila kata tak ada apa amalan ya Rasulullah. Cuma saya setiap kali saya ambil wudu, saya akan solat 2 rakaat. Selepas wudu tu dia solat 2 rakaat. Wudu, dia baca doa, lepas tu dia solat 2 rakaat. Buatlah macam tu kalau boleh. Lepas supaya solat sunat wudu. Jangan tinggalkan solat 2 rakaat. Tak kira waktu. Dia tak ada waktu khas. Lepas berwudu, ambil air semayang. Lepas tu sini ada sikit lagi. Doa dia subhanakallah. Kan kita baca tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tapi dia kata doa selepas wudu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Macam kita selepas satu tasbih kifarah. Kita dah baca doa ni. Jadi kita nak praktik je kan. Tu je lah lainnya. Tapi tasbih kifarah tu kalau boleh setiap selepas guru mengajar tu kita baca. Sebab besar doa, besar pahala. Fadilat. Subhanakallah. Okey, kita habis itulah. Itulah jadi ikut nak tabiat Bilal. Ingat tabiat Bilal solat 2 rakaat. Itu je dia kata dia amalan dia. Sehingga Nabi dah dengar dah tapak kaki dia. Belum mati dah. Tapak kaki dah ada dah. Itulah. Okey, kita habis. Kita baca doa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa a'udzu billahi min azabin nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah manfaat ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan ajarilah kami ilmu yang bermanfaat untuk kami serta tambahkan ilmu untuk kami. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari siksaan api neraka. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa atharna wa la tu'sir alaina warjina warda anna. Ya Allah, ya Rahman, berilah kami rezeki pada kami dan janganlah Engkau kurangi, muliakanlah kami, jangan Engkau hina kami, berilah untuk kami dan janganlah Engkau haram untuk kami, muliakanlah kami dan jangan berikan kami terpengaruh olehnya. Redalah kami dan berilah keredaanmu ya Allah pada kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu bis solihati wa tawassaw bis sabr. Satu lagi, kalau kita nak minum air, baca doa yang kita baca masa minum air Zam-Zam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin dan birahmatika ya arhamar. Boleh.
Tutup. Mana tutup bu? Tutup. Dah. Terima kasih Ustazah. Okey. Terima kasih semua. Ustazah tekan. Bye Ibu. Bye. Bye Ibu. Tak dan. Nanti yang minum air zam-zam tu nanti Ibu dalam buku tu ambil. Dalam buku Ni ada. dalam buku umrah kan. Nanti ibu ni photostat lah. Photostat sekali. Oi, buku ni buku kecil ke Ustazah? Kat mana cari ni? Tahu tak? Ada di rumah. Nak cari ni buku kecil ni. Kita pakai buku besar je. Cari kecil-kecil tak? Ustazah Busra aku suka. Zikir harian 19 baru senang. Betul kita punya kan besar. Tapi buku kecil-kecil ni kan nak kena pergi cari kat KL. Tak ada Siapa sini. tak ada. Macam yang Puan Sunat ni beli kat KL tu. Ada dah sini. Apa Ustazah nanti pergi cari dalam buku tu tak apa. Dalam buku umrah tu. Ada nanti buku. Ambil je. Doa. Nah, jam-jam. Bukan salib. Ambil gambar. Ambil gambar lah. Dalam buku umrah ada lah Ustazah. Tak apalah nanti. Nanti gua ambil lah. Kan selama ni minum jadi. Yalah. Budi lah kan kita baca tu sebab kita minta supaya apa ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat dan juga rezeki yang luas, rizkan wasi'an. Okey. Itu dawaan, syifaan. Lidain wa saqamin. Ada penyakit dan saqamin itu penyakit juga lah. Yalah kadang-kadang Tapi Datuk Jani ni kan dia minum ubat pun dia baca macam-macam. Ya kan nak suruh ibu photostat? maksud dah geruk je. Group je? Okey. Itulah. Lepas tu ibu ada photostat yang Pak Izzah bagi tu. Yang baca tapi Ustazah belum baca lagi. Lepas tu ibu dah bagi kat Ustazah. Ibu dah bagi kat Ustazah. Ustazah kata hari ni tak boleh nak baca sebab untuk banyak. Tu ibu dah buat dah tu. Jemput minum Datuk. Kasi kita pack je lah sebab kadang-kadang nak balik cepat kan. Sebab makan laksa Johor kan lambat. Ayo. Oh, cik dah tak dapat lagi tu ya. Nanti insya-Allah nanti dari ibu punya. Nanti tengok kalau ada punya tapi tak apa lagi. Apa dia lah Mekda tu. Mekda.
Pak Rizal dekat dalam punya grup tu. Ibu secara kebetulan ibu semalam pergi kedai. Ibu ni foto sikit lah, tak apalah kata. Itu Ustazah tengoklah. Kau tak, Ustazah tinggal dulu nanti kau angkat.
Thank you.